Assalamualaikum. Nama saya Nurin Khairina binti Anwar, A188437. Hari ini saya akan membincangkan artikel bertajuk Cadangan Penyempatan Pengagihan Zakat di Malaysia. Adakah AMIL sudah bersedia? Ditulis oleh Dr. Hairul Nizam Wahid. Saya akan membincangkan tentang metodologi, kajian lepas, hasil kajian, isu semasa, cadangan dan kesimpulan. Sebelum itu, apakah itu zakat? Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Dan apakah itu amil? Amil adalah mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan segala aktiviti yang berkaitan dengan hal zakat dari kutipan sehingga peringkat pengedaran. Metodologi. Seramai 407 orang responden yang diambil daripada beberapa buah negeri. Analisis regresi logistik digunakan untuk melihat apakah faktor penentu kebarangkalian amil berminat dan sanggup memikul tanggungjawab melaksanakan konsep penyetempatan. 3 model akan dibentuk. Model pertama dan kedua berbentuk binary, iaitu sama ada amil sanggup memikul tanggungjawab melaksanakan konsep tersebut dan adakah berminat menjadi amil tetap dan profesional. Model yang ketiga berbentuk multinomial kerana terdapat 3 pilihan, iaitu tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Kesemua pemboleh ubah akan diuji untuk menentukan manakah pemboleh ubah yang signifikan, mempengaruhi kesanggupan amil memikul tanggungjawab melaksanakan konsep penyentempatan, berminat menjadi amil sepenuh masa dan persetujuan amil terhadap konsep penyentempatan. Kajian lepas. Kajian zakat sebelum ini banyak tertumpu kepada strategi meningkatkan jumlah zakat. Antara cadangan yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan kesedaran membayar zakat di kalangan masyarakat. Kajian ini bertujuan meningkatkan kesedaran membayar zakat yang akhirnya akan menyebabkan jumlah kutipan zakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa kajian mendapati permasalahan zakat pada masa kini adalah melibatkan aspek pengagihan zakat. Kebanyakan masalah pengagihan dapat dikesan oleh pembayar zakat yang merupakan ejen utama dalam sistem zakat. Tindakan mengagihkan secara langsung akan menimbulkan isu lain seperti zakat hanya tertumpu kepada asnaf, fakir dan miskin sahaja dan mengabaikan 6 lagi asnaf yang lain disebabkan masalah kekurangan maklumat. Pembayaran zakat secara tidak formal akan menyebabkan sistem rekod jumlah kutipan dan agihan zakat di setiap negeri tidak akan dinyatakan dalam laporan zakat. Lebihan zakat perlu diagihkan ke kawasan yang mengalami defisit dalam pengagihan zakat sekiranya jumlah pengagihan lebih besar daripada jumlah kutipan. Ini akan mengurangkan ketidaksamaan ekonomi dan sosial antara kawasan. Hasil kajian. Majoriti responden berumur melebihi 56 tahun iaitu sebanyak 63.1%. 52.5% mempunyai pendidikan SPM ke bawah, 74% beraliran pendidikan agama, 43.1% berpengalaman sebagai amil melebihi 10 tahun. Selain itu, majoriti amil bersetuju secara prinsip terhadap pelaksanaan konsep penyetempatan pengagihan zakat. Sebanyak 82.4% bersetuju, 9.8% sangat bersetuju dan 7.8% tidak bersetuju. Majoriti amil iaitu sebanyak 95.4% sanggup memikul tanggungjawab melaksanakan konsep penyetempatan, manakala aspek lain 79.1% bersetuju untuk menjadi amil sepenuh masa dan profesional. Dalam aspek pemberian allowance tambahan amil, sekiranya konsep ini dilaksanakan, sebanyak 88.3% berminat dengan tambahan allowance dan hanya 11.7% mengatakan ikhlas kerana Allah. Jadual 3 menunjukkan tahap persetujuan amil terhadap konsep penyentempatan. 7.8% tidak setuju, 82.4% setuju dan 9.8% sangat setuju. Ini bermakna majoriti responden setuju terhadap konsep penyetempatan. Kita beralih kepada jadual 4 tentang pandangan amil. Majoriti responden sebanyak 95.4% bersetuju bertambahnya tanggungjawab sebagai amil. Dan selain itu, untuk tambahan allowance, 88.3% berminat untuk tambahan allowance dan akhir sekali 79.1% berminat untuk menjadi amil profesional dan sepenuh masa. Hasil kajian. Model 1. Dua pemboleh ubah yang signifikan iaitu pengalaman amil dan tambahan allowance. Kedua-dua berhubungan secara positif
dan signifikan pada aras kertian 10% dan 1% terhadap pemboleh ubah kesanggupan melaksanakan konsep ini. Model 2, terdapat 3 pemboleh ubah yang signifikan iaitu tahap pendidikan, tahap tambahan allowance, kategori institusi zakat. Tahap pendidikan dan tambahan allowance berhubungan secara positif terhadap pemboleh ubah minat menjadi amil sepenuh masa, manakala kategori institusi zakat berhubungan negatif menunjukkan kebarangkalian amil minat berkhidmat sepenuh masa adalah di negeri yang belum mengkorporatkan pengurusan zakat. Model yang ketiga, menguji faktor penentu amil bersetuju secara prinsip konsep penyetepatan dan kajian mendapati kebarangkalian amil hanya setuju penyetepatan berbanding tidak setuju. Kedua-dua pemboleh ubah berhubungan secara positif. Hasil kajian jelas menunjukkan beberapa pemboleh ubah perlu diberi perhatian. 2 pemboleh ubah bebas iaitu pengalaman amil dan tambahan allowance perlu diberi perhatian oleh pembuat dasar. Ketiga-tiga model menunjukkan ia adalah konsisten dan amat penting dipertimbangkan sekiranya ingin melaksanakan konsep penyetepatan pengagihan zakat. Di samping itu, tahap pendidikan amil, pengalaman amil dan kekerapan berada di masjid untuk sembahyang berjemaah dan mengutip zakat juga menunjukkan ketiga-tiga pemboleh ubah agak penting untuk diberi perhatian oleh institusi zakat sekiranya ingin melaksanakan konsep penyetepatan pengagihan zakat di Malaysia. Isu semasa. Antara isu yang menjadi persoalan banyak pihak. Adakah boleh seseorang itu menyerahkan sendiri zakat kepada mereka yang memerlukan? Terdapat pihak yang mengambil jalan mudah dengan mengabaikan amil zakat dan menyalurkan sendiri. Ia dikatakan lebih berkesan. Dalam satu kajian yang dijalankan, didapati ada beberapa faktor mengapa seseorang itu memilih untuk memberi zakat secara terus tanpa institusi zakat itu sendiri. Yang pertama, menganggap institusi zakat tidak cekap dalam mengagihkan. Yang kedua, berasa puas apabila menunaikan zakat secara sendiri. Dan yang ketiga, berasa malas untuk pergi ke kaunter zakat. Dalam perbahasan fiqh, sebahagian ulama' menyatakan penyerahan zakat kepada amil itu berlaku tanpa ada sebarang batasan, walaupun pemerintah yang menjalankan kutipan zakat itu adalah fasik. Tetapi pada masa kini, semua pusat zakat di negara kita begitu gigih membantu asnaf sedia ada. Malahan, usaha yang sama turut dilakukan dalam membantu mereka yang terdampak pandemik. Dari laporan media sosial, sering menunjukkan betapa serius usaha pusat zakat dalam menangani golongan-golongan memerlukan. Pegawai di peringkat lokal lebih mengetahui latar belakang sosio-ekonomi penduduk di kawasan mereka, terutamanya dari segi aspek pendapatan dan pelbagai sumber ekonomi. Oleh itu, dalam aspek pengurusan zakat, amil tempatan lebih mudah mengenal pasti keperluan asnaf di kawasan masing-masing, terutamanya keperluan oleh fakir dan miskin. Terdapat kemungkinan kegiatan ekonomi yang berbeza antara satu kawasan dan kawasan yang lain. Latar belakang sosial budaya menyebabkan memerlukan kepakaran amil untuk menentukan aktiviti ekonomi setempat. Ini memerlukan konsep penyetepatan dilaksanakan dan dipraktikkan di semua kawasan supaya tiada golongan fakir dan miskin yang tidak mendapat hak mereka. Konsep penyetepatan ini juga akan mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial antara kawasan dan meningkatkan tahap kehidupan mereka. Isu semasa yang kedua, isu amil yang tidak bertauliah yang tiada kesudahan. Pada masa kini, isu amil yang tidak bertauliah kian berleluasa di dalam negara. Mereka kebanyakannya menjalankan operasi menggunakan nama agensi bukan kerajaan, iaitu NGO, untuk mengutip zakat yang mana telah melangkaui pusat-pusat zakat dan mengakibatkan pengurusan zakat terjejas teruk. Pengutipan zakat secara tidak sah itu telah menjejaskan institusi zakat dari segi kekurangan dana yang dikutip. Mereka juga dianggap telah mencuri apabila terdapat segelintir pihak telah mengutip dana di negeri orang lain secara tidak sah. Operasi ini kian berleluasa kerana operasi ini dikatakan memberi keuntungan kepada mereka yang mengutip kerana mendapat komisen pada setiap kutipan sehingga 50%. Selain itu, punca yang seterusnya adalah kerana lemahnya undang-undang dan enactment yang dikenakan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Negeri yang mempunyai undang-undang itu masih mengambil ringan hal tersebut dan hanya mengenakan denda sebanyak RM3,000 atau penjara 2 tahun. Denda RM3,000 tersebut hanya dipandang sebelah mata oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut.
Kesan yang paling ketara adalah kesan pengurusan zakat itu sendiri. Pengurusan zakat akan mengalami gangguan dari segi pengagihan dan kekurangan dana untuk diberi kepada fakir dan miskin. Sepatutnya mereka mendapat bantuan mengikut jumlah tertentu, tetapi disebabkan sasaran kutipan yang tidak tercapai, mereka tidak dapat meningkatkan tahap kehidupan mereka. Pihak yang bertanggungjawab perlulah melaksanakan pemeriksaan secara besar-besaran kepada semua amil sama ada mereka adalah ejen yang sah atau tidak. Selain itu, semua amil perlulah menjalani latihan atau penerangan secara terperinci untuk tugas-tugas mereka. Seterusnya, cadangan. Cadangan-cadangan ini adalah untuk memastikan gelagat ejen ekonomi mencapai prinsip, nilai dan doktrin Islam yang sebenar. Yang pertama adalah menguatkuasakan undang-undang dan enactment. Hal ini kerana denda yang dikenakan adalah tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. Kesalahan tersebut memberi kesan kepada taraf hidup sesebuah keluarga. Penguatkuasaan tersebut akan memberi peluang kepada amil untuk melakukan tugasnya tanpa sebarang masalah dan masyarakat dapat menunaikan zakat dengan agensi yang betul. Yang kedua, kaedah pembayaran yang mudah. Bagi seseorang yang mempunyai pekerjaan yang banyak dan tidak mempunyai masa, kaedah pembayaran zakat yang mudah perlu dipertambahkan. Contohnya, kaedah pembayaran zakat secara online melalui portal atau bank, menyediakan kaunter zakat di pejabat atau menyediakan kaunter bergerak supaya senang diakses. Hal ini akan meningkatkan lagi peratus kenaikan dana zakat dan kepercayaan terhadap institusi zakat. Selain itu, memberi lebih pendedahan kepada masyarakat. Memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kelebihan zakat. Pelbagai program perlu dilakukan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Bukan itu sahaja, jurang antara institusi zakat iaitu ejen amil perlu dipendekkan supaya pengetahuan dan kesedaran tentang pembayaran zakat diambil berat. Kaedah ini akan dapat menyampaikan maklumat kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran zakat melalui amil yang sah. Ia juga akan mendorong pembangunan masyarakat. Kesimpulannya, amil sangat berperanan penting dalam mengutip dan mengagihkan zakat. Amil lebih mengetahui tentang latar belakang penerima zakat daripada seseorang individu tersebut. Pelantikan amil yang profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat itu sendiri. Amil yang bertanggungjawab dan berintegriti akan memberi kesan kepada kestabilan ekonomi jangka panjang kerana taraf hidup masyarakat kian meningkat. Kejayaan pelaksanaan penyetempatan adalah bergantung kepada hasil tugas amil itu. Hal ini akan dapat mengatasi masalah pengagihan zakat di Malaysia. Sekian, terima kasih.